Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya saya harap anda sudah pun bersedia untuk memulakan sesi EPTPC kita pada hari ini. Mungkin bersama anda perlu ada buku catatan, buku teks dan sebagainya. Jadi sebelum tu saya akan paparkan satu tayangan video. Jadi saya harap anda dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan juga mengenal pasti maklumat yang terkandung dalam tayangan video yang akan saya paparkan. Anda boleh dengar? Boleh. Baik. Aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu. Di bawahnya gumpalan mega, hembusan bayu dan bantaran gunung. Ku selusuri alam, kicauan burung, desiran ombak dan wajah pelangi mewarnai kehidupan umatmu. Aku mendongak lagi, membaca langit. Di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh, dahan dan ranting terkulai, daun-daun berguguran, helai demi helai, di lantai tanah airku yang makmur. Aku membaca langit. Ku temui bulan dan bintang menangis, meratapi luka nasib bangsa. Aku mendongak lagi, menitis air mata langit, membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Baik, berdasarkan tayangan video yang telah saya paparkan sebentar tadi, jadi apakah agaknya isi kandungan yang dapat anda kenal pasti dalam tayangan video sebentar tadi? Anda dengar saya? Dengar cikgu. Baik, apakah sebenarnya yang cuba disampaikan dalam sajak tersebut? Mengenai apa sebenarnya? Dengan bahasa Melayu. Tentang Ya, alam. boleh Haizat ulang sekali lagi? Kepentingan bahasa Melayu. Ya, kepentingan bahasa Melayu. Nabihah, tadi saya ada dengar apa yang Nabihah kenal pasti dalam tayangan video tersebut. Dia cakap tentang alam sekitar. Ya, mengenai alam sekitar. Baik, terima kasih Haizat dan Nabihah di atas maklum balas yang diberikan. Sebenarnya kalau anda dapat kenal pasti di dalam sajak yang telah saya paparkan sebentar tadi adalah sajak Aku Membaca Lagi di dalam antologi Komsas Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Dan pada hari ini topik kita adalah mengenai minat untuk membaca karya-karya sastra dalam kalangan masyarakat kini semakin berkurangan. Dan di situ kita boleh kaitkan dengan kedaulatan bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan dan juga
kekecewaan pejuang bahasa terhadap nasib bahasa Melayu. Dan tujuan saya memaparkan tayangan sajak itu sebentar tadi adalah berkaitan dengan tajuk karangan perbincangan kita pada hari ini, iaitu minat untuk membaca karya-karya sastra dalam kalangan masyarakat kini semakin berkurangan. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastra. Dan sebenarnya dalam sajak itu seperti yang telah saya terangkan tadi adalah mengenai bahasa yang semakin dipinggirkan. Dan di sini melalui tajuk ini kita boleh menggambarkan apabila seseorang itu kurangnya membaca, sudah pastinya cetek ilmu pengetahuan seseorang itu. Dan sekiranya seseorang itu banyak membaca, sudah pastinya banyak perkara baru yang diperolehi dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan di sini anda boleh nampak tayangan slide PowerPoint. Boleh. Ya, baik. Di sini saya kongsikan bersama anda saya kongsikan bersama anda satu akronim sila fokus ini. Dan kalau anda boleh nampak, di sini saya ada warnakan dengan tulisan tebal berwarna merah. Jadi sila fokus ini sebenarnya adalah satu formula untuk membantu anda menulis karangan dengan lebih mudah. Dan sebenarnya untuk sila ni adalah membantu anda menulis perenggan pendahuluan. Untuk fokus membantu anda menulis isi penting, dan sini adalah untuk kesimpulan. Walau bagaimanapun untuk hari ini kita akan fokuskan kepada sila sahaja. Jadi di sini ada beberapa contoh penggunaan model. Sebenarnya banyak yang kita boleh gunakan untuk menulis sesuatu pendahuluan. Yang pertama, memberi definisi kepada tajuk. Yang kedua, menunjukkan suasana. Yang ketiga, menerangkan tajuk dari aspek sejarah. Yang keempat, menggambarkan tajuk menggunakan peribahasa. Yang kelima, mengemukakan soalan kepada tajuk. Keenam, memulakan dengan puisi berkaitan tajuk. Ketujuh, menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, menggabungkan mana-mana dua atau tiga jenis pendahuluan yang sesuai dengan tajuk. Jadi untuk hari ini saya akan terangkan kepada anda satu sahaja contoh penggunaan model, iaitu menyatakan pendapat. Jadi saya terangkan dulu sebenarnya apa itu sila. Sila, saya nak minta anda yang baca boleh? Ada yang suka Laila nak baca? Ada tak? Tak pun saya sebutkan nama sahaja boleh? Boleh nampak tak tayangan slide yang saya kongsikan? Mengenai pendahuluan jenis pendapat. Boleh. Baik, baik. Saya nak minta siapa? Haizat. Boleh Haizat bacakan yang pada petak berwarna merah? Boleh cikgu. Baik Haizat, silakan. Skop umum tajuk. Ayat pertama boleh dimulakan dengan kenyataan umum tentang tajuk. Boleh guna ayat penyata. Baik, terima kasih Haizat. Untuk seterusnya, Nabihah boleh tolong bacakan
Boleh. Baik, terima kasih. Silakan. Isu tajuk. Ya. Ayat menjurus terus kepada isu yang dinyatakan dalam tajuk supaya skop pendahuluan menjadi lebih terarah. Terima kasih. Seterusnya. Siapa? Alani, boleh bacakan? Mungkin ada masalah teknikal. Lagi siapa yang boleh buka mikrofon? Syifa boleh bacakan untuk L. Boleh. Baik, silakan Syifa. Laporan tentang tajuk. Nyatakan laporan tentang tajuk. Contoh perkataan laporan yang positif seperti disemai, dipupuk, digalakkan dan sebagainya. Contoh perkataan laporan yang negatif seperti dijauhi, dibanteras, ditangani, dielakkan dan sebagainya. Terima kasih Syifa. Dan untuk yang terakhir sekali, saya nak dengar daripada Afif. Boleh Afif bacakan? Afif boleh bacakan ke Afif dekat mana sekarang ni? Haris boleh bacakan? Mungkin ada masalah untuk buka mikrofon. Amir Syahmi, boleh tolong bacakan? Rosak tak apa. Untuk abjad A saya akan bacakan. Untuk A, ambil ayat tajuk, mulakan ayat akhir dengan masukkan ayat daripada soalan. Yang keduanya, ayat akhir akan lebih berfokus menunjukkan kesediaan murid untuk mengarang isi. Dan kalau anda boleh lihat di sini, saya cuba terangkan kepada anda bagaimana menulis pendahuluan jenis pendapat ini menggunakan formula sila. S sebenarnya mewakili skop umum tajuk, I isu tajuk, L laporan tentang tajuk dan A ambil ayat tajuk. Di sini saya ada sertakan contoh jenis pendahuluan jenis pendapat. Tajuknya adalah bincangkan kesan pembangunan modal insan jika masalah keganasan rumah tangga tidak ditangani dengan serius. Di sini kalau kita boleh lihat skop umum tajuk adalah mengenai masalah keganasan rumah tangga. Masalah keganasan rumah tangga ini adalah skop umum tajuk. Saya akan bacakan. Masalah keganasan rumah tangga sejak akhir-akhir ini sering dipaparkan oleh media massa. Dan yang keduanya untuk I, isu tajuk, masalah keganasan rumah tangga jika berterusan sudah tentu memberi kesan kepada pembangunan modal insan iaitu generasi muda negara. Untuk L, laporan tentang tajuk, pada pendapat saya, isu keganasan rumah tangga bukan lagi masalah dalaman, malah telah menjadi satu penyakit dalam masyarakat. Jika rakyat umumnya dan institusi kekeluargaan khasnya pincang, kesannya akan melahirkan modal insan dalam kalangan generasi muda yang tempang moralnya. Dan untuk A, ambil ayat tajuk, anak-anak yang hidup dalam keganasan akan menjadi masyarakat yang liar dan ganas. Malah banyak lagi kesan jangka panjang yang buruk berkemungkinan akan berlaku. Dan di sini kita boleh lihat secara jelasnya pendahuluan yang digunakan adalah jenis pendapat. Di sini jelas terbukti pada pendapat saya, maksudnya untuk pendahuluan jenis ini, murid hanyalah memberikan pendapat tentang skop yang berkaitan dengan tajuk. Setakat ini jelas? Jelas tak setakat ini? Ke saya mungkin terlalu cepat ataupun sebagainya? Jelas.
Jelas, baik. Terima kasih. Tak ada masalah kalau mungkin kalau saya terlalu cepat atau sebagainya, anda boleh saja bagi tahu saya. Dan kemudiannya anda kenal pasti soalan karangan yang telah saya paparkan ini dan cuba kenal pasti apa kehendak soalan sebenarnya pada soalan ini. Cuba kenal pasti apa kehendak soalan sebenarnya. Baik, apa kehendak soalan pada soalan ini? Dia nak kita tulis karangan untuk menarik minat masyarakat untuk membaca karya sastera. Ya, maksudnya di sini langkah. Betul, itu yang dimaksudkan Aizat. Betul. Ya, jadi sebenarnya karangan ini karangan yang jenis macam mana? Karangan jenis apa sebenarnya? Pendapat kan? Cuba perhatikan betul-betul. Karangan jenis apa? Berformat ataupun tidak? Tidak. Tidak berformat. Ya, di sini jelas karangan ini merupakan karangan perbincangan. Di sini kita boleh lihat karangan sebenarnya mudah untuk kita kenal pasti sesebuah soalan itu adakah jenis, maksudnya jenis kalau di sini adalah karangan perbincangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastra. Jadi untuk karangan perbincangan ni ianya merupakan karangan yang tidak berformat dan perlu memfokuskan kepada kehendak soalan, iaitu langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastra. Dan selain itu, apa lagi yang dapat kamu kenal pasti? Jadi saya telah pun terangkan mengenai jenis pendahuluan dan untuk tajuk karangan ini saya minta anda untuk membuat satu perenggan pendahuluan jenis pendapat. Mungkin anda boleh menulis pendahuluan tersebut pada ruangan perbualan. Boleh? Jelas tak arahan saya? Jelas. Baik, saya berikan anda masa selama 5 minit untuk membuat satu perenggan pendahuluan jenis pendapat berkaitan dengan tajuk karangan kita pada hari ini.
Baiklah, selesai waktu 5 minit. Saya rasa dah tamat waktu yang diberikan selama 5 minit. Jadi adakah anda sudah selesai menyiapkan satu perenggan pendahuluan? Selesai ataupun tidak? Sebab saya kira perenggan pendahuluan tak adalah banyak sangat. Ke anda masih menulis perenggan pendahuluan lagi sebenarnya? Belum. Okey, baik, teruskan. Saya berikan anda masa tambahan selama 3 minit. Semua tak boleh buka video ke? Saya rasa ada yang boleh buka video. Haizat tulis tak perenggan pendahuluan? Sebab saya tak nampak anda ni tengah buat apa, tengah buat tugasan yang saya berikan ataupun sebaliknya. Belum siap. Belum siap. Banyak lagi ke Haizat? Banyak. Banyak. Perenggan pendahuluan ni je. Tak panjang. Anggaran 70 patah perkataan untuk perenggan pendahuluan. Saya berikan anda masa sehingga 12.50 untuk siapkan satu Cikgu tengok rangkaian. soalan tadi cikgu. Ya Haizat? Nak tengok soalan tadi. Soalan, kejap. Okey. Nampak tak? Okay cikgu.
masih belum selesai. Mungkin saya rasa ada yang dah selesai menulis perenggan pendahuluan. Ada yang secara sukarela nak kongsikan perenggan pendahuluan jenis pendapat yang anda tulis. Ada tak? Dah siap ke belum sebenarnya? Baik, selesai untuk perenggan pendahuluan. Dah siap ke belum? Assalamualaikum. Sikit lagi. Sikit lagi. Orang lain? Nabihah? Belum siap lagi juga? Nabihah. Lagi sampai Syifa. Ramai ada ni. Tak apa, jangan segan dan jangan takut untuk kongsikan. Syifa dah ke? Nak baca ke nak letak je dekat chat? Boleh, Syifa boleh baca terus. Letak dekat chat lah cikgu. Letak dekat chat. Susah nak baca dari sini. Susah nak baca. Syifa buat dalam apa? Dekat phone. Baiklah, kalau macam tu letak dekat perbualan saja. Okay. Saya akan tengok. Di sini nampaknya ada perkongsian daripada Alisha. Sementara tu yang lain-lain boleh teruskan tulis dekat chat. Saya akan bacakan dan perenggan pendahuluan yang dikongsikan oleh rakan anda. Karya sastra merupakan karya yang mempunyai daya kreatif yang asli dan tersendiri. Karya sastra juga boleh didefinisikan sebagai wadah atau sarana untuk menyatakan dunia masyarakat dan zamannya. Di negara kita terdapat sastrawan negara yang ternama seperti Abdullah Hussein dan A. Samad Said. Namun begitu, karya sastra semakin hilang ditelan zaman
Justru kita mestilah mengambil langkah drastik untuk haizat. Mana haizat perenggan pendahuluan? Namun begitu karya sastra semakin hilang di telan zaman, justru kita mestilah mengambil langkah drastik untuk memupuk minat membaca karya sastra agar tidak lupus di telan zaman yang serba moden. Baik, untuk perenggan yang dikongsikan oleh Alisha, saya dapat melihat bahawa sebenarnya ada juga pendapat yang digunakan di dalam perenggan tersebut. Dan bagus, satu pendahuluan yang bagus yang ada mengenai sastrawan negara dan juga untuk yang seterusnya Alani, persis kata pepatah, membaca merupakan jambatan ilmu, sudah semestinya kita akan memperoleh banyak ilmu. Ya Alani? Yang tu salah. Saya hantar yang baru. Salah, kenapa Alani? Salah copy paste. Membaca buku. Apa? Saya baca yang seterusnya. Oh ni yang bawah. Seterusnya oleh Syifa, pada pendapat saya, isu kalangan masyarakat kini yang semakin kurang membaca karya-karya sastra amat membimbangkan, terutama dalam kalangan masyarakat muda. Membaca adalah jambatan ilmu. Jika kita banyak baca, kita akan mempunyai ilmu yang luas. Apabila banyak ilmu yang ada di dalam diri kita, kita akan dihormati orang ramai. Kita hendaklah menarik minat masyarakat untuk membaca agar dapat melahirkan generasi yang bijak pandai. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil. Cikgu ada sambungan? Sekejap. Ada sambungan. Baik. Dekat Untuk dekat mana Syifa? Izurin dah tuliskan. Izurin. Persis kata pepatah. Yang betul Alani? Yang tu yang betul. Ya, persis kata pepatah, membaca merupakan jambatan ilmu. Sudah semestinya kita akan memperoleh banyak ilmu serta pengetahuan yang baru jika kita membaca. Namun remaja kini atau siapa sahaja pada zaman moden teknologi ini lebih gemar bermain media sosial kerana media sosial dikategorikan sebagai salah satu platform yang penting untuk setiap individu melakukan kerja. Kelekaan dalam melayari media massa dan media sosial memberi impak kepada kita untuk mempunyai masa untuk membaca buku. Dan Izurin sambungan yang Syifa, oleh itu terdapat beberapa langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastra. Baik, kenapa yang Syifa punya disambung oleh Izurin? Bincang sama cikgu. Bincang sama, betul. Betul ke bincang sama? Tak apa. Untuk pendahuluan yang anda kongsikan ini merupakan pendahuluan yang bagus dan anda perlu ingat untuk pendahuluan jenis pendapat, anda perlulah menyatakan di sini mengenai laporan untuk abjad L, laporan tentang tajuk yang positif dan juga negatif. Saya dapat lihat ada yang berjaya membuat pendahuluan jenis pendapat menggunakan teknik sila dan ada lagi yang nak berkongsi. Hai Zat, saya menunggu daripada anda. Bukan Haizat saja, dalam kelas ni ramai sebenarnya. Ada 19. Ayat last sekejap sikit lagi. Sikit lagi. Daripada orang lain, ramai lagi ni. Mungkin ada yang nak kongsikan lagi, tak ada masalah. Kongsikan sahaja.
yang lain-lain. Dan ya. Dah siap? Ya, Haizat mungkin Haizat nak bacakan. Nak baca ke nak letak Boleh kat chat? Haizat baca pun tak apa. Saya boleh dengar. Sebab takut nanti Haizat tulis dekat phone ke? Tak. Dekat buku? Haa. Bacakan saja. Sebab saya tak nampak anda ni. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada satu ketika dahulu, karya sastra amat diminati oleh semua bangsa di tanah Melayu. Karya sastra merupakan karya yang mempunyai daya kreatif yang asli dan tersendiri. Semakin lama, karya sastra semakin hilang di dalam zaman. Pemuda-pemudi pada zaman ini semakin kurang meminati untuk membaca karya sastra. Ini disebabkan dengan adanya peralatan-peralatan yang canggih dan moden seperti telefon bimbit dan sebagainya. Agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan perlu mengambil tindakan untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk membaca karya sastra. Itu sahaja. Ada lagi? Tak. Tak ada. Baik, terima kasih Haizat. Untuk Haizat punya pendahuluan, saya dapat kenal pasti ada mengenai laporan tentang tajuk dan jangan lupa untuk ayat yang terakhir, maksudnya pada sini ambil sahaja ayat tajuk dan kemudiannya ambil saja ayat daripada soalan tersebut untuk memudahkan anda. Jadi jangan lupa untuk mengambil ayat, contohnya di sini saya bacakan apa punya ni. Sabrina, saya dah tak baca lagi kan? Sabrina baru kongsikan. Baik, di sini pada era globalisasi ini, minat untuk membaca karya-karya sastra dalam kalangan orang ramai amat berkurangan. Hal ini demikian kerana orang ramai lebih gemar menggunakan teknologi seperti telefon pintar, komputer dan sebagainya berbanding membaca karya sastra. Hal ini sering dipandang remeh dengan keadaan teknologi yang sedang berkembang. Minat membaca karya sastra sepatutnya dididik sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunya. Oleh itu terdapat beberapa langkah untuk menarik minat orang ramai supaya membaca karya sastra. Pendahuluan yang bagus oleh Sabrina, di sini dia selitkan dia punya pendapat dan juga kata pepatah yang bersesuaian dengan skop tajuk, dan juga pada akhirnya dia ada letakkan kehendak soalan, iaitu langkah untuk menarik minat orang ramai supaya membaca karya sastra. Dan seterusnya oleh Farzana, sastrawan negara Prof. Emeritus Dr. Muhammad Saleh berkata pelbagai perkara boleh dipelajari melalui karya sastra dan tidak kira dalam maupun luar negara. Walau bagaimanapun pada era globalisasi ini ramai daripada kita tidak lagi berminat untuk membaca karya sastra. Perkara ini perlulah diambil berat oleh semua masyarakat untuk memupuk amalan membaca supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi langkah-langkah untuk menarik minat orang ramai untuk membaca karya sastra perlu dilakukan. Baiklah, nampaknya di sini maklum balas yang anda berikan, perenggan pendahuluan yang anda kongsikan adalah saya kira perenggan pendahuluan yang menepati kehendak soalan. Dan seterusnya saya nak minta anda kenal pasti pula apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak. Anda perlu jelas dengan soalan ini diambil oleh pelbagai pihak. Di sini agaknya siapa pihak tu? Apa dia cikgu? Pada soalan ini, saya cepat sangat ke? Pada soalan ini mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik orang ramai membaca karya sastra. Jadi apa yang dimaksudkan oleh saya, pihak
pelbagai pihak ni siapa yang sebenarnya yang perlu mengambil langkah-langkah untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastra? Ibu bapa, guru-guru, Kerajaan. Kerajaan. Lagi selain daripada tu? Rakan-rakan, nampaknya dekat sini ada masyarakat, rakan-rakan. Lagi selain daripada tu, yang paling dekat dengan anda adalah siapa yang beritahu tadi, ibu bapa? Aizat beritahu. Aizat. Ya, terima kasih Aizat. Ibu bapa selain tu, kalau dekat rumah ibu bapa dan seterusnya apa lagi? Selain ibu bapa, masyarakat. Guru. Dan maafkan saya, satu perkara yang saya lupa nak terangkan kepada anda. Sebelum ni kalau menulis karangan, biasanya isi anda tulis bagaimana? Baik, di sini saya kongsikan untuk menulis rangka ataupun isi karangan, anda boleh menggunakan peta pemikiran. Anda pernah guna sebelum ni? Pernah. Pernah guna. Jadi agaknya untuk soalan ini, apakah peta pemikiran yang sesuai digunakan? Kita ada 8 jenis peta pemikiran, antaranya peta bulatan, peta buih berganda, peta pokok, peta dakat, peta alih, peta pelbagai alih dan peta titi. Jadi untuk soalan ini, apa agaknya peta pemikiran yang sesuai digunakan? Sebenarnya dengan penggunaan peta pemikiran akan membuatkan anda lebih mudah untuk membuat sesuatu karangan. Jadi di sini saya kongsikan peta buih. Baik, terima kasih Alani. Betul, untuk soalan ini peta pemikiran yang sesuai digunakan adalah peta buih. Di sini saya tunjukkan kepada anda peta buih. Baik, ini adalah peta buih yang boleh digunakan untuk merangka isi karangan. Jadi dekat situ, dekat tengah ni, anda nampak tak peta buih yang saya paparkan? Boleh nampak peta buih? Boleh, baik. Nampak kan? Jadi di sini anda hanya masukkan kehendak soalan, iaitu langkah-langkah oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai. Dan untuk isi pentingnya, ada beberapa isi yang dikongsikan oleh rakan anda, iaitu masyarakat, ibu bapa, sekolah. Anda hanya gunakan peta buih saja untuk menyenaraikan isi-isi penting. Jadi untuk sebenarnya pelbagai pihak ada antara jawapan yang diberikan oleh anda boleh diambil sebagai isi penting dan saya kongsikan antara pihak-pihak yang memainkan peranan untuk menarik minat orang ramai membaca karya adalah peranan pihak sumber sekolah, peranan ibu bapa, media massa, pihak-pihak NGO dan juga pameran karya sastra dan kempen menghayati sastra. Jadi saya harap untuk
untuk kelas pada kali ini, anda maksudnya berkeupayaan untuk membuat pendahuluan jenis pendapat. Saya ada lihat beberapa murid yang berkongsi pendapat pada ruangan perbualan dan seperti Haizat, dia ada baca, dan saya mengharapkan murid-murid lain yang tidak berkongsi pendahuluan jenis pendapat pada perbualan jelas dengan apa yang saya terangkan. Jadi setakat ini ada apa-apa soalan daripada anda, mungkin ada yang tak faham ataupun keliru dan sebagainya. Mungkin tak ada. Jadi untuk hari ini saya telah pun menerangkan kepada anda satu formula karangan sila fokus ini, tetapi yang saya fokuskan pada hari ini bagaimana menulis perenggan pendahuluan menggunakan akronim sila, dan juga bagaimana menulis isi penting menggunakan peta pemikiran iaitu peta buih. Jadinya untuk kelas akan datang, saya akan terangkan kepada anda akronim fokus, dan saya harap anda dapat menyiapkan rangka isi karangan dengan menggunakan peta buih yang seperti mana yang saya tunjukkan. Jadi ada apa-apa soalan daripada anda setakat ni? Saya rasa masa kita dah tamat sebenarnya kan? Ada. Anda ada kelas lagi lepas ni? Ada. Ada, baik. Jadi saya akhiri kelas kita dengan satu video lagi. Nak menyanyi sama-sama pun tak ada masalah. Boleh? Tak boleh Haizat? Malu sangat. Malu tak apa, anda dengar saja. Ianya berkaitan dengan amalan membaca. Sekejap. Nyanyi Haizat. Baiklah, setakat itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap anda jadikan amalan membaca sebagai salah satu hobi anda, kerana amalan membaca sudah pastinya akan menambahkan ilmu pengetahuan seseorang. Jadi setakat ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jumpa pada kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.